Nah, kita terus saja memberikan tumpuan ke perlawanan yang seterusnya. Perlawanan terakhir, kumpulan D melibatkan Maksat Sabah memakai jersey warna biru menentang Maksat Perak memakai jersey tradisional mereka berwarna hitam dan juga kuning. Maksat Sabah all the way from Sabah di bawah kendalian Encik Muhammad Ikhwan bin Ngadiran selaku pengurus pasukan, dengan Josephine Agustin Joseph sebagai head coach, bantu oleh saudara Rudy bin Daupin, menurunkan Brian Wilfred Dolin, wow, national player, Daryl Dressing, Muhammad Zakaria Abdullah, Denny Suzairi bin Muhammad, Syarin Dising, Andri Saniban Ampilah, Muhammad Arif bin Muhammad, Muhammad Ikram bin Zainuddin, Muhammad Farizwan bin Muhammad Faizin, Shane Dinio Michael, Jovendi Jondi, Stanley Sedi Stephen, Muhammad Nur Azri bin Azmi, Ben Stan bin Berni dan juga Josephine Agustin Joseph untuk terus try yang pertama untuk pasukan Sabah di minit ataupun di saat yang 10, memberikan amaran awal kepada Maksat Perak di bawah pengendalian Muhammad Haris bin Muhammad Rozi selaku tim manager, dengan ketua jurulatih saudara Muhammad Romli bin Sa'ad, bantu oleh Muhammad Ammar bin Abdul Halim, menurunkan Muhammad Ashraf bin Samsuri, Muhammad Zaki bin Muhammad Rizwan, Muhammad Khalil Kusairi bin Muhammad Yusof, Muhammad Nur Rizwan bin Nurdin, Mior Muhammad Hafiz bin Mir Mokhtar, Muhammad Zafi bin Rosli, Adam Fahmi bin Muhammad Jaha, Muhammad Azizul bin Bahrum, Abdul Azim Wafi bin Zainal Arif, Muhammad Zarif Effendi Muhammad Zahib, Mior Afiq bin Mir Yusof, Muhammad Nasri bin Muwardi, Farhan Hussein bin Abu Bakar, Muhammad Fitri Amzar bin Nur Azman dan juga Muhammad Ashraf Fitrah bin Abdullah. Calang-calang juga senarai main daripada Perak ini. Mungkin terkejut dengan try yang pertama yang dilakukan oleh pasukan Sabah, tapi masa mainan yang panjang 2-10 yang diamalkan sepanjang perlawanan ini, saya pasti tidak menggugat mana-mana pasukan untuk kembali melakukan serangan. Perak sebelah kanan menolak dengan bijak melakukan rak. Baik sekali rak pertama daripada pasukan Perak, nombor 5 iaitu Muhammad Ashraf Fitrah, dengan bola kepada rakan dan tendang ke belakang untuk possession pada pasukan Sabah kembali. Terus saja mencari Josephine Agustin Joseph ke sebelah kanan. Banting dilakukan Josephine Joseph, ditangkap, jaya boleh ditangkap oleh rakan sepasukan beliau untuk cuba merobek pertahanan pasukan Perak di bahagian tengah. Lagi pick up dilakukan di bahagian tengah rak, bijak larian dilakukan oleh Syahrin Dising untuk mencari support rakan. Bersorangan 1-2, kembali kepada Syahrin Dising untuk try kedua kepada pasukan Sabah. Kamu lagi manja, lagi pengen dimanja. Perlihatkan support yang diberikan dari online di mana juga anda berada, penyokong-penyokong Sabah. Bolehlah letakkan dalam chat di manakah lokasi anda. Besar Sabah tu di mana, daripada utara ke selatan ke timur ke barat ke, dari Sandakan ke, daripada KK ke, daripada mana sajalah di Sabah tu. Boleh tanyakan sokongan anda pada mana. Anda sokong siapa sebenarnya? Main-main mungkin ada saudara mara ataupun sahabat handai ataupun adik-beradik ataupun anak ataupun suami yang sedang beraksi sekarang untuk pasukan Sabah. Barang baik kata ini, barang baik daripada Sabah. Sabah Hood, itulah yang didendangkan oleh penyokong-penyokong Sabah. Tidak
henti-henti memberi support di luar dan juga di dalam padang. Sikap positif sebenarnya jurulatih dan juga pengurus pasukan Sabah, saudara Muhammad Ikhwan Ngadiran dan juga Joseph yang juga selaku bermain memakai jersey nombor 9 untuk pasukan Sabah, penjawab awam. Hari ini di Sabah telah kumpulkan oleh pengurus pasukan. Penyokong Sabah Ere Gopeng dia Firdaus. Scrum down untuk Perak. Alhamdulillah. Main jersey nombor 4 untuk Perak ialah Muhammad Azizul bin Bahrum. Holding di scrum kata mengadil. Azizul Bahrum masukkan bola, bijak sekali. Terus mencari fly half. Cicir pula bola ke belakang. Daripada Adam Fahmi bin Muhammad Jaha, tendang terus kembali kepada Josephine Agustin Joseph. Masukkan bola, Josephine mencari rakan ke sebelah kanan, side step kiri dan kanan. Masuk ulang kembali, terlepas pula bola. Gagal mencari rakan di bahagian tengah. Perak menyerang sebelah kiri. Melalui Adam Fahmi, Muhammad Jaha. Cari winger, laju main ni tapi itulah keluar. Laju larian dilakukan oleh Nurizuddin bin Nordin. Tapi gagal untuk masukkan diri di dalam. Dilihat terbaring seorang pemain Sabah di ujung sini. Belum dilihat ke siapakah pemain yang terbaring itu. Okey, main tersebut terus saya digantikan dengan main jersey nombor 15 untuk Sabah, iaitu Andre Saniban Ampilah. Bergaya larian beliau nampak macam terror pemain ni. Mungkin akan beri kesan yang lebih mendalam kepada pasukan Sabah dengan kemasukan beliau. Itulah Andre Saniban Ampilah. Terus saja beliau mengutip bola. Lihat segerakan beliau. 3 atau 4 orang main Perak diperlukan untuk menjatuhkan beliau. Sabah ke sebelah luar. Switching masuk kembali ke dalam, bijak pas tembus bahagian tengah. Robek perlahan-lahan tanam pasukan Perak. Setting yang pantas lagi dilakukan oleh pasukan Sabah. Dia berbisa sekali memberikan saingan dalam kumpulan D ini. Mungkin akan menemani pasukan ATM dalam top 2. Kemudian terkeluar pula dari position pasukan Sabah, kembali pada pasukan Perak. Perak ke sebelah kanan. Balik Perak ke kiri dan ke kanan. Cuba robek pertahanan Sabah yang lihat begitu kental sekali mengawal perlawanan. Dipegang oleh main. Release kata player. Rak sudah pun dilakukan. Perak ke sebelah kanan. Extra main. Side step cuba lakukan. Tidak dibenarkan. Pertahanan yang baik dipertunjukkan oleh Muhammad Farizwan bin Muhammad Nur Faizin untuk Sabah. Apapun Perak perlahan-lahan cuba masuk ke dalam kawasan Sabah di separuh masa yang pertama ini. Mengeluarkan bola ke sebelah kanan. Bila main jersey nombor 15 Muhammad Ashraf bin Samsuri. Advantage diberikan, saya kira sudah pun berada dalam keadaan offside seorang pemain Sabah dalam rak. Perak quick play ke sebelah kanan. Baik sekali offload. Masih lagi advantage kepada Perak. Tidak 10 saya kira. Ataupun berada dalam keadaan offside melalui signal yang diberikan oleh pengadil. Sabah dipaksa bertahan. Walaupun sudah di hadapan dengan 2 try, saya lihat tidak selesa sebenarnya. Perak bukan calang-calang tim. Mohon jurulatih terkenal saudara Muhammad Romli bin Saad. Seorang main yang sedang mengalami kecederaan di bawah sana untuk pasukan Perak. Sedikit-sedikit terhencut
tapi memberikan signal dapat meneruskan perlawanan atau permainan di sini nombor 3 main sebelah Muhammad Zafir bin Rosli. Tendang keluar oleh Muhammad Ashraf bin Samsuri untuk line out. Dengan yang baik daripada Muhammad Ashraf. Line out untuk Perak di dalam kawasan Sabah. Ketika inilah pertahanan pasukan Sabah akan diuji sebenar-benarnya. Manida akan try daripada pasukan Perak adalah matlamat mereka supaya boleh bermain lebih mudah di separuh masa yang kedua nanti. Siren telah pun dibunyikan untuk tamat separuh masa yang pertama. Gerakan terakhir saya kira untuk pasukan Perak. Tidak boleh melakukan apa-apa kesilapan pun daripada line out ini. Bertolak-tolakkan main Perak masuk dalam line out. Pendek saja, pendek, bijak, 5 meter. Tidak dibenarkan oleh main, tidak 5 pula daripada pasukan Perak. Itulah kesilapan kecil yang berlaku makan diri untuk masak Perak. Dah pasti Ramli bin Saad ada kata-kata hikmat yang dilakukan untuk pasukannya untuk kembali separuh masa yang kedua itu dengan Sabah, maksa Sabah bergaya mendahului 2 try di separuh masa yang pertama. Go Sabah, kata penyokong-penyokong di sekitar Sabah yang bersama-sama kita nanti mengikut jadual. Perlawanan yang seterusnya akan melibatkan Johor bertemu Kedah Meletup punya game. Meletup punya game yang pertama pagi ini. Perlawanan yang akan menentukan siapakah yang menduduki tata teratas peringkat kumpulan A. Johor lawan Kedah. Senarai main-main kedua-dua pasukan ini sungguh digeruni. Bagaimanapun mereka harus bertemu sekali di peringkat kumpulan untuk penentuan juara kumpulan. Kedah bawah general mereka Fairuz Abdul Rahman, manakala Johor di bawah general kembar mereka adik-beradik Rozain. Pasti memberi kesan pada perlawanan yang akan dilakukan ataupun berlangsung sebentar saja nanti. Sementara kita masih menunggu Sabah memberikan penguasaan penuh di separuh masa yang pertama ini. Sepak mula Perak terus saja ke tangan jurulatih Joseph Agustin Joseph untuk Sabah. Melebarkan bola terus ke bahagian winger. Bijak larian dilakukan oleh Muhammad Arif bin Muhammad untuk mara 10 meter daripada kawasan B. Pick up ke bahagian blind side daripada Sabah mencari support di sebelah kanan, kiri dan kanan. Sungguh bijak larian daripada Brian Wilfred Dolian saya kira. Ke sebelah kanan dikeluarkan oleh Mak Farizwan Nufaizin. Sabah cuba tembus di bahagian tengah, tidak berjaya mencari support ke sebelah kiri. Takkan begitu kuat sekali lakukan di bahagian tengah. Main Shane Dinio Michel di bahagian tengah. Shane Dinio Michael maafkan saya. Lagi gerakan di Sabah. Bajak-bajak kaki dalam Muhammad Arif bin Muhammad di sini nombor 7. Josephine Agustin Joseph ke sebelah kiri mencari ekstra. Uluk bijak untuk winger bertubuh besar jersey nombor 16 untuk Sabah, Denny Suzairi bin Muhammad mencari support. Overload masuk ke dalam mencari Deandre Daryl Dasing, mencari rakan sambil memegang bola. Bergaya sambil siap tersenyum sekali Daryl. Ekstra di sebelah kiri untuk main jersey nombor 13 Shane Dinio Michael yang memulakan gerakan dan menamatkan gerakan untuk Sabah. Try kedua ataupun ketiga untuk maksa Sabah.
Perak sebelah kanan. Melalui Muhammad Zarif Fendi bin Zahib. Zarif Fendi tu nombor 14 tu. Kan macam tak ada Zarif hari ni. Tidak nampak beliau di dalam skuad pasukan negeri Perak. Sabah membuat gantian dan mengeluarkan coach selaku player mereka. Otai Agustin Joseph. Nasin Bin sebenarnya bukan pertukaran. Come on coach. Terjerit kita. Melihatkan Josephine Agustin Joseph dilayangkan kad kuning tu tadi. Sementara Perak melakukan serangan ekstra seorang player untuk Perak. Peluang mereka untuk sekurang-kurangnya meletakkan mata di separuh masa yang kedua dicuri begitu saja oleh pemain Sabah. Di tengah sana tak ada siapa yang melakukan rak. Sabah ke sebelah kiri, cari jalan keluar dari proses ini. Miss pass Sabah ni yang berbisa daripada tadi. Menipu sekaligus. Baik sekali larian di bahagian hujung, ekstra larian yang begitu bijak sekali dilakukan oleh Stanley Sendri Stephen. Saya pernah sebut nama Stanley Sendri Stephen ni, UPM kan, Universiti Putra Malaysia. Posting ke Keningau Sabah. Dapatlah beliau berkhidmat untuk Maksak Sabah. Dapat pula ditangkap oleh pengurus pasukan Sabah Mama Ikhwan Ngadiran. Mengetahui beliau telah diposting ke Keningau, terus saja meletakkan nama beliau selaku pemain Maksak Sabah pada tahun ini. Hadir ke tanah dengan kadar yang segera. Kaki aku dah tak dapat tahan saya. Begitu panas dan hayas. Untuk orang pakai toket lagi. Anak Jati Keningau mengikut rakan beliau yang menulis di ruangan chat, saudara Harry Irahoj. Tahniah ataupun terima kasih dengan fakta dan input yang diberikan oleh penyokong-penyokong Sabah. Memang anak Keningau tu admin anak Jati, kata Harry. Tahniah, apa lagi yang terbaik ialah pulang ke negeri sendiri untuk menabur bakti. Dan itulah yang dilakukan oleh Stanley Seri Stephen atau dikenali sebagai Stan di kalangan pemain-pemain Sabah. Awal-awal posting sudah dapat pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, kita doakan yang baik-baik saja untuk Stanley dan baik-baik saja untuk semua penjawat awam yang minta posting dapat kembali ke negeri asal mereka. Banyak sebenarnya melalui nama-nama yang kita lihatkan di dalam semua pemain senarai ini. Ada nama orang Sabah di negeri Perak, ada nama orang Sarawak di negeri Johor, ada nama orang Semenanjung di Maksak Sabah. Jadi negara, anggota-anggota lah diposting jauh daripada negeri kelahiran mereka. Terus saja berbakti kepada negeri tempat mereka posting. Itulah berlaku senario yang hebat sebenarnya, senario yang baik dan positif yang ditampilkan oleh Maksak Games untuk apa saja kategori, termasuklah rugby pada tahun 2022 ini. Rock ataupun dan Amoy, macam dikatakan oleh penonton, Rock dan juga Amoy ialah anak
Jati Perak, tapi telah pun diposting di Sabah. Dapatlah. Yang penting dapat berkhidmat untuk negeri mana kita posting. Itulah targetnya. Jangan sampai kita merak B high level tapi posting ke negeri lain tak dipanggil. Sudah rugilah kalau macam tu. Kan? Kita dapat berjumpa lagi di sukan maksak ni. Kalau kebetulan maksak tu berlaku di negeri kelahiran anda, dapat juga parents ataupun yang meninggalkan isteri atau anak-anak untuk jauh posting tu dapat juga berjumpa dengan keluarga, khususnya untuk yang posting jauh ke Sabah dan Sarawak ataupun orang Sabah Sarawak yang posting ke Semenanjung. Dapatlah. Mana tahu satu hari nanti dapat maksak negeri Sabah ataupun maksak Sarawak menjadi host untuk maksak rugby yang seterus-terusnya. Dapatlah kita pulang bertemu dengan keluarga mereka di mana kejohanan tu dia akan nanti. Astaga, kick apa tu kata Feringgi. Jangan dimarah. Orang tu tengah leading dia memang kick macam-macam. Nampak? Firdaus request daripada Firdaus Ahmad, Abang Jeb nanti cover datang final Liga Perak. Oi, ada orang request final Liga Perak. Ada ke? InsyaAllah kita datang. Kalau kena dengan jadual dan juga tarikhnya tidak tertimpa. Dah sembang-sembang tapi belum finalize. Status dia dah sembang-sembang tapi belum finalize. InsyaAllah kita akan datang buat final Liga Perak. Sembang dah tapi belum PM tepi kata. Muhammad Fadil Hanafi itu pun bukan main untuk negeri ya, betul. Risau seperti Abang Jeb cakapkan daripada awal tadi. Pengumpulan main-main pejabat-pejabat awam yang berada di luar negeri ataupun luar negeri kelahiran yang diposting ke sana ke sini di luar negeri daripada kelahiran mereka. Itulah kebiasaan ya. Jadi inilah peluang mereka berjumpa kembali dengan rakan-rakan yang syukur diposting ke negeri kelahiran sendiri. Mereka borak-borak malam tadi dah penuh sebenarnya kedai-kedai nasi kandar di seluruh Alustar ini. Diorang borak-borak dan jumpa balik apa cerita lah. Yang terbaiknya ialah selepas 3 tahun tournament ni tidak diadakan, banyak posting-posting baru, player-player yang dah posting baru. Macam negeri Kelantan tadi, kita terkejut tiba-tiba ada seorang anak Kelantan dah diposting ke Kelantan. Alhamdulillah dapat diposting ke Kelantan. Begitu juga dengan negeri Terengganu, ada beberapa player yang telah diposting di Terengganu, anak-anak kelahiran Terengganu dan juga anak-anak kelahiran Kedah telah berjaya kembali ke negeri kelahiran mereka, menambahkan kegembiraan dan keceriaan dalam kamp pasukan setelah 3 tahun tournament yang tidak dijalankan. Dengan siren telah pun dibunyikan dan referee telah menamatkan perlawanan di antara Sabah dan juga Perak. Kemenangan bagi pihak kepada Maksak Sabah. Tahniah diucapkan kepada Maksak Sabah. Kempen yang baik bermula di perlawanan pertama kumpulan D, dan kita akan kembali kepada aksi-aksi daripada kumpulan A mempertemukan